Merupakan segmen yang dinanti-nanti penonton. Assalamualaikum. Iaitu segmen soal jawab bersama dengan Ustaz. Tajuknya Kasih Allah, Kasih Sesama Manusia. Jadi siapa agaknya Ustaz tu kan? Jadi tak lain dan tak bukan, kita nak memperkenalkan Ustaz Muhammad Syahri Abdul Rahman yang merupakan jurulatih utama Tadabbur Center dan juga Duta Rahmah kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat alhamdulillah. Sehat alhamdulillah. Sebenarnya Ustaz seorang hari ini bersama dengan kita hari ini. Ada chemistry. Ada chemistry. Oh, sama baju pun lebih kurang. Okey, Dewi pun nak juga ala dua di hijau dalam. Ya, tim hijau kita hari ni kan. Jadi Ustaz, bila tajuknya kita kasih Allah, kasih sesama manusia kan. Jadi mungkin untuk yang pertama ni kan, Ustaz boleh kongsikan dengan kami macam tanda kasih sayang Allah untuk kita yang diceritakan dalam Al-Quran Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa barik wasallim. Terima kasih Hanan, Dewi. Apakah nikmat Allah? Apakah tanda-tanda kasih sayang Allah yang diceritakan dalam Quran? Ayat yang Hanan bacakan tadi, wa ahsin kama ahsanallah ilaik. Berbuat baiklah kamu kepada manusia sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Jadi ayat itu menunjukkan memang ada banyak kebaikan Allah Ta'ala sedang berikan kepada kita. Cumanya kita kekadang ni sibuk sangat dan tidak berfikir tentang terlalu banyaknya kebaikan Allah Ta'ala beri. Betul. Kalaulah semua orang berfikir dan menyenaraikan detik, satu minit itu ada berapa banyak kebaikan, Allah Ta'ala kata kamu takkan boleh hitung. Betul. Contoh jelas, hari ini kita dapat buka mata pagi tadi, sihat walafiat. Alhamdulillah, mata boleh berfungsi, telinga boleh berfungsi. Sebenarnya itu adalah tanda Allah belas kasihan pada kita, Hanan, Dewi. Tanda Allah Ta'ala ini sayang pada kita adalah dia beri kita satu hari lagi, hari ini, untuk kita hidup. Itu sebenarnya sebesar-besar tanda rahmat Allah. Setengah orang, ya macam Hanan, Dewi sebutkan tadilah, bangun pagi ni mandi blues. Setengah orang kerja lagi, setengah orang berfikir dengan sangat life must go on. Betul. Tapi sepatutnya yang difikirkan adalah Allah masih beri peluang pada saya hari ini. Allah masih beri saya satu hari ini. Ada orang bangun pagi tidak disedari suami sudah tak ada. Betul. Kan? Jadi digerak-geraknya sudah tidak bangun, ya. Moga Allah rahmati, Allah yarham abang Boci kan. Jadi peringatan untuk kita lah, kita akan ikut jejak dia satu hari nanti. Cuma soalnya adakah kita memilih untuk meninggal dalam keadaan Allah redha ataupun tidak. Itu dia bukti kasih Allah kepada kita kan. Kita ni doktor tanya-tanya kan, sebenarnya setiap saat tu merupakan kasih Allah kepada kita, Dewi kan. Kita kena rasa sentiasa bersyukur kan, kita diberi peluang lagi untuk hidup, diberi peluang lagi untuk beribadah dan diberi peluang lagi untuk bertaubat, Anan. Betul. Ada soalan ke dok tengok? Kita tak ada soalan di live Facebook setakat ni, tapi kita ada Nur Manja Osman Manjaman. Tengok masakan tu dan lapar. Oh, tadi masakan tadi tu tu pun lah. satu nikmat yang Allah jentik dalam hati. Betul. Kan. Nikmat lapar tu kan, bila tengok makanan, sedapnya kan. Dan juga soalan daripada Arif Safat Ismail, Ustaz. Ustaz, selain ihsan kepada Allah dan manusia, berapa banyak lagi ya konsep ihsan? Dia dah tanya pasal macam tahu-tahu je kita nak sembang pasal ihsan. Dahsyat ni. Dahsyat itu. Ini ada penonton. boleh baca ni, Ustaz. Kita tak sebut. Kita tak sebut lagi, Ustaz. Pasal Ustaz memang nak masuk ke bab ihsan tu, Ustaz. Tapi tak apa, Ustaz. Sebelum kita masuk selain ihsan kepada Allah dan manusia, berapa banyak lagi konsep ihsan, mungkin Ustaz boleh terangkan dulu, apa kan? maksud ihsan. Sebab ikhlas kita tahu. Betul, ikhlas. Kan? Ikhlas kita tahu, tapi ihsan ni tak ramai manusia yang tahu. Macam tertanya, nama je anak ihsan, tapi tak tahu maksud ihsan tu, Ustaz. Nabi SAW telah menjelaskan maksud ihsan. So kita tak adalah blur sangat. Betul. Hadis Nabi SAW, an ta'budallah ka'annaka tarah. Kamu apabila beribadat, kamu seperti melihat Allah. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Seandainya kamu tidak dapat melihat Allah, maka rasai Allah melihat kamu. Jadi hadis ni kita boleh bahagi kepada dua. Pertama, beribadat seperti kita melihat Allah. Dan memang kita tidak boleh melihat Allah. Tetapi para ulama kata merasai kebesaran Allah. Ya,
Sebagai contohnya dalam perjalanan kita ke TV Hijrah tadi, kita ikhlas. Maknanya kita datang bukan kerana nak menunjuk-nunjuk, bukan sebab kerana makhluk. Itu ikhlas namanya. Tetapi macam mana perasaan kita apabila hadir kemari? Adakah kita rasa kita ni ada kebesaran, lalu dapat dilihat, ditonton oleh seluruh Malaysia? Sebab orang yang merasakan kebesaran Allah tidak akan rasa begitu. Jadi orang ini adalah orang yang telah sampai ke satu tahap ihsan. Dia ibadatnya bukan hanya di surau, di masjid, tetapi semasa dia on air macam ni pun, dia yakin apa yang dia buat adalah ibadat dengan dia merasakan Allah lebih hebat daripada saya. Kehebatan saya ni pun Allah Ta'ala yang bagi. Betul. Follower kita ramai pun Allah Ta'ala yang bagi. Nama kita disebut-sebut pun Allah Ta'ala yang bagi. Jadi ini peringkat nombor 1 yang Nabi sebutkan tadilah. Kamu seperti melihat Allah. Kita tak akan boleh tengok Allah. Betul. Kecuali di akhirat nanti bagi orang yang berada di syurga. Tetapi kita boleh rasa keagungan Allah. Kebesaran Allah. Kemuliaan Allah. Tak ada orang bila rasa kebesaran Allah akan rasa dia ada kebesaran. Dia akan rasa dia penuh dengan kehinaan melainkan apa yang Allah Ta'ala beri. Adapun yang kedua, Nabi kata, kalau kamu tidak dapat rasai Allah itu ada, maka Nabi beri berita gembiralah, sebab tak semua orang boleh sampai ke makam tu. Betul. Dia mesti yakin Allah melihat ke arahnya. Jadi ini pun ihsan. Macam contoh lepas kita makan di restoran-restoran kan. Setengah kita biarkan berterabur je lah, sebab ada cleanernya. Kita bukan pemilik restoran ni, owner lah akan bersihkan. Tapi setengah orang dia yakin Allah perhati. Allah perhati dan dia rasa pahala banyak kalau dia tolong bantu. Sebab dia makan di situ. Jadi dia kemaskanlah sedikit kan. Jadi kalaulah semua Muslim ini ada sifat dan sikap ihsan, mana tak kagumnya non-Muslim. Akhlak kita itulah. Itu dia. Paling seronok kan. Tapi saya paling suka ayat Ustaz tadi, bila kita, bukan jelah kalau ihsan ni kita kena pergi surau, masjid saja. Dalam aktiviti seharian kita kadang-kadang macam Ustaz yang cakap kan, kita tengah on air ni pun, kita pun rasa kita beribadah. Sebab tu saya paling suka ayat, setiap apa yang kita lakukan kena ada nilai ibadah. Itu yang paling penting. Maknanya setiap apa kita lakukan kena ada nilai ibadah kan, baru kita rasa datang tu ikhlas, datanglah ihsan. Janganlah bila kita kata ibadah je, maksudnya sembahyang. Itu je lah kan konsep ibadah kita. Tak. Apa yang kita lakukan kena ada nilai ibadah. Jadi Ustaz, kalau macam mana kita nak terapkan dalam diri kita ni, kita untuk menjadi seorang yang mempunyai ihsan tu Ustaz? Nak terapkan dalam diri kita. Ikhlas ni insya-Allah kita betul-betul lillahi taala ya. Tetapi ihsan ni dia satu perjuangan tu dia. Nak sampai ke satu peringkat namanya ihsan ini, dia memang perlukan mujahadah. Kalau kita baca Quran pun bukan calang-calang orang yang Allah Taala beri gelaran muhsinun. Orang yang bagi Allah sangat ihsan. Ya. Jadi antara cara untuk sampai kepada martabat ihsan adalah kita kena sentiasa memperbetulkan niat. Memang di peringkat awal memang dah lillahi ta'ala tu, saya datang kemari bukan sebab kepentingan keduniaan. Tetapi di tengah-tengah tu kan, bila orang sama ada puji kita, sama ada orang kecam kita ke, masa itulah keikhlasan kita mula teruji. So orang yang berjuang mati-matian, ya Allah, ya berikan saya kekuatan. Doa pun salah satu cara Dewi. Doa pada Allah, kalau tak boleh bahasa Arab pun kan, bahasa Melayu pun tak apa, ya Allah. Kalau yang boleh bahasa Arab tu bolehlah baca Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Tuhan beri saya kekuatan, doa Nabi Sulaiman. Beri saya kekuatan untuk ikhlas. Sebab orang yang kekal ikhlas ketika diuji, ya, ketika ada ujian, orang inilah sampai ke makam ihsan. Ada orang ikhlas tapi tidak diuji. Maka dia adalah orang yang ikhlas. Tetapi orang yang ikhlas bila diuji Allah, contoh ya, Allah sebut Nabi Yusuf ini muhsinun. Sebab apa? Semasa dia ikhlas nak bekerja dengan majikannya, seorang wanita yang kita kenali sebagai Zulaikha Hanan kan, majikannya itu telah mengujinya. Kan semua kita tahu kisah kan, bagaimana Zulaikha itu menggodanya. Tetapi dia berpaling daripada Zulaikha. Maka Allah memberikan gelaran kepada Yusuf, bukan sekadar orang yang ikhlas, tetapi orang yang muhsinun. Jadi kena sentiasa berjaga-jaga setiap detik. Aku ni betul ke niat? Kadang-kadang bila kita bercakap ni,
kita lebih kepada nak tutup mulut orang yang mengecam. Jadi betulkan niat kamu. Jadi orang yang sentiasa memperbetulkan niat dan berdoa pada Allah, ini kaedah lah. Ini cara untuk kita kekal sebagai orang yang ihsan. Tapi Ustaz, kadang-kadang kan, yelah bila kita duk cakap pasal ihsan ni kan, kadang-kadang yang dengar tu, itu Nabi Ustaz. Kita ni manusia biasa. Kan susah. Betul. Jadi orang yang macam ni, macam mana kita nak bagi dia betul-betul faham mengenai ihsan Ustaz? Sebenarnya Quran sekali-kali tidak hanya menyebut muhsinun kepada nabi-nabi. Sekalipun Nabi Hanan Dewi, kita jangan memandangnya sebagai cerita malaikat. Oh, kita tak boleh sampai ke situ tu. Kita ni orang biasa-biasa kan. Dan kalaupun kita faham orang muhsinun ini adalah nabi-nabi, Allah tidak paparkan kisah nabi-nabi untuk orang-orang yang tak pernah buat dosa. Kisah nabi-nabi itu untuk para pendosa. Supaya semuanya berubah. Sebab tu kisah nabi-nabi ni kisahnya sangat boleh difahami satu hal. Boleh dilakukan amalannya oleh orang awam. Contoh ya, antara orang yang Allah beri gelaran muhsinun dalam surah Al-Qasas tadi itu adalah Musa alaihi salam. Musa pernah buat silap tak macam kita? Ya, dia pernah buat silap. Bahkan kesilapannya barangkali lebih ekstrim daripada kita, kerana Musa pernah terbabit dalam kes bunuh. Allah. Jadi adakah kita nak kata ini kisah yang terlalu jauh daripada hidup saya? Itu kisah orang yang pernah terbabit dalam kes bunuh. Cuma dia tak sengaja. Jadi saya rasa kita mungkin kita lebih baik barangkali daripada situasi Nabi Musa dalam hal berkenaan. Maknanya cara Allah present kisah berkenaan adalah cara presentation yang semua orang tidak boleh beri alasan ini kisah orang tinggi-tinggi kedudukannya. Adapun selain daripada itu, dalam Quran terlalu banyak kisah-kisah bukan Nabi yang Allah sebut mereka sebagai muhsinun. Luqman Al-Hakim contohnya, ya, dalam surah Luqman. Luqman bukan Nabi. Yang jumhur ulama kata orang saleh, ya. Jadi ini contoh bukan Nabi sebagai teladan kepada orang-orang beriman. Dia kadang-kadang ni orang ni bagi alasan je. Betul. Dia bila tak nak buat dia nak tak nak je. Dia nak tak nak je sebenarnya. Jalan di hadapanmu. Buat pilihan lah. Dia kira dia nak 1000 dalil tak nak 1000 dalil lah sebenarnya. Dan tadi macam Ustaz ada sebut macam ihsan, ikhlas. Tapi mungkin ada penonton-penonton kat luar sana ataupun macam Dewi sendiri, kita macam nak membezakan Ustaz. Ihsan dengan ikhlas tu, apa perbezaan yang paling ketara sekali sebenarnya kita kena tahu? Ikhlas ini adalah permulaan. Asas kita bertolak nawaitu sauma ghadin ataupun usalli kan lillahi taala. So kita bermula dengan asas. Jangan syirik. Buat kerana Allah. Jangan syirik yang membabitkan buat kerana berhala ataupun, sebab tu ikhlas dalam Quran Allah sentiasa akan datangkan cara fahamnya dengan mendatangkan lawannya, iaitu syirik. So jangan buat sebab makhluk. Okay, kita pun buatlah kerana Allah, kan? Kita ada niat nak dapat pahala. Kita ada niat supaya Allah, saya datang kemari bukan sekadar untuk pendapatan saya, untuk gaji saya, tapi saya buat supaya jadi ibadah, dapat pahala. Tapi ihsan ini adalah perasaan dalam hati yang menunjukkan Allah itu seperti di hadapanmu. Maknanya rasa syukur pada Allah. Rasa diri ini tidak ada sebarang kekuatan melainkan Tuhan yang beri. Rasa tawaduk. Kita pernah dengar ilmu tasawuf kan? Tasawuf ni lahir daripada ihsan ni lah. Cuma ada segelintir kesufian ini yang agak melampau. Tetapi tidak boleh menafikan asal usul kesufian ini datang daripada konsep ihsan. Iaitulah syukur, qanaah, dalam bahasa mudahnya akhlak. Jadi sejauh mana orang-orang yang ikhlas tadi, yang buat kerana Allah, pada masa yang sama dia memelihara lidahnya daripada menunjuk-nunjukkan bongkak. Sebab orang ihsan, dia yakin Allah ada kat depan dia. Maksudnya kebesaran Allah. So dia takkan terlalu menyebut-nyebutkan kebesaran dirinya. So ihsan adalah advance.
selepas asasnya adalah ikhlas. Nah, wala faham kita nak boleh kot InsyaAllah InsyaAllah faham kan. faham. Yang penting kena mula dengan ikhlas. Lepas tu baru datang ihsan. ihsan. Ya. Okey Ustaz, kita ada soalan daripada Facebook. penonton. Siti Nur Fatihah. Assalamualaikum Siti. Soalannya, saya ni takut kepada kucing. So setiap kali ada kucing saya akan halau. Kadang-kadang akan tolak kucing tu dengan apa-apa objek yang berdekatan dengan saya. Tapi niat saya hanya ingin melindungi diri daripada kucing tu kerana ketakutan yang melampau. Adakah saya telah terpisah daripada sifat ihsan itu sendiri? Yelah kadang-kadang Ustaz, bila dia terlalu takut ni, kadang-kadang bila kucing dekat dia tendang je Ustaz. Refleksi kan orang kata kan. Kadang-kadang macam Dewi jugalah sebab dia mewakili saya juga sini soalan ni Ustaz. Jadi macam mana Ustaz yang kalau macam tu? Dia kalau setengah orang memang ada pengalaman tertentu yang sadis, yang tragis, yang tak tahulah apa cerita dia 10 tahun lepas yang membabitkan kucing. Sehingga reaksi spontannya adalah seperti tadilah. Jadi dalam hal perkara-perkara yang tidak sengaja, dalam hal perkara-perkara yang tidak diniatkan untuk menzalimi, maka ia tidak dikira dosa. Melainkan memang berniat untuk menzalimi, melainkan berniat untuk memberikan kemudaratan, kecederaan, yang ni tanggung sendirilah depan Tuhan. Ya, saya bacakan satu hadis yang sahih Bukhari ya. Seorang lelaki yang mahu minum air daripada sebuah telaga. Mendapati ada seekor maafkan saya kurang jelas, saya tidak ingat, kucing atau anjing yang sangat memerlukan kepada air, kelihatan haus. Lalu beliau mengambil daripada capalnya ataupun seliparnya itu, dimasukkan air dan diberikan kepada binatang berkenaan. Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada lelaki berkenaan. Jadi dalam situasi Cik Puan Fatihah tadi itu, nampaknya duduk di tengah-tengah tu. Menzalimi pun tidak. Tetapi nak berikan belas kasihan pun kita halau kan. Tetapi dalam hal ini kalau boleh biasa-biasakan diri untuk tidak melihat apa jua makhluk seperti kucing berkenaan sebagai keburukan kepada kita lah. Sebab kalau orang yang saya sebutkan tadi trauma, mungkin tidak akan dipertanggungjawab lah. Kerana dia spontan, dia tak sengaja. Tetapi biasa-biasakan dirilah untuk tidak beraksi spontan begitu. Kerana dia makhluk Allah. Betul. Ihsan tidak hanya kepada sesama manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai." Ya, Allah telah menetapkan pada setiap makhluknya kebaikan. Maka bila kamu sembelih binatang, maka sembelihlah dengan cara ihsan. Bila kamu nak bunuh binatang, maka bunuhlah dengan cara ihsan. Kucing bukan untuk dibunuh. Kucing bukan untuk disembelih. Betul. Yang boleh dibunuh semut. Tapi semut tu pun janganlah dibunuh dengan cara yang tidak ihsan. Dipicit-picit perutnya, ditarik kaki satu persatu. Itu tidak dibenarkan. Jadi apatah lagi haiwan-haiwan seperti kucing. Dan bukan sedikitnya kisah para sahabat yang sangat menyayangi kucing, yang kalau kita ceritakan barangkali boleh berubah cara pandang kepada kucing. Kena ubah cara pandang kepada kucing tu. Bagi mereka yang trauma lah ataupun yang ada macam penyakit macam tak suka kucing ni kan. Mungkin macam konsep rahmatan lil alamin jugalah kan Hanan. Kita maknanya kita rahmat kepada seluruh alam. Betul. Seterusnya. Kita ada phone Hanan. Kita ada Mamu Hanifah daripada Pulau Pinang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Hajar dan Ustaz. Allah kasih sesama manusia. Tadi tengah-tengah rehat tadi Hanan ada soalan daripada Facebook kita. Okey, dibacakan soalan dia terus Ustaz. Okey, soalan daripada Nur Aifa Amalia. Ustaz, salahkah kalau kita janjikan sesuatu kepada anak-anak agar dia melakukan sesuatu? Adakah itu tidak memupuk sifat ikhlas dan ihsan dalam diri mereka? Macam ni contohnya kalau kita nak suruh basuh pinggan. Tolong mama basuh pinggan, sekejap lagi mama belikan aiskrim ke atau sesuatu yang kita berikan supaya dapat ganjaran. Adakah itu tidak dapat memupuk sifat ikhlas atau ihsan dalam diri anak-anak kita? Kena tahu jugalah anak tu umur berapa dah. Kalau anak tu 5-6 tahun sebaya anak saya tu, peringkat permulaan nak mendidik daripada tabiat memang tak suka basuh pinggan kepada boleh akhirnya basuh pinggan, dibenarkan untuk berikan unsur ganjaran. Dalam parenting kita diajar begitu, memberikan unsur-unsur ganjaran. Sebab kita pun bekerja di sini pun bukan ada ganjaran ke?
So kita ni ikhlas ke kalau dibayar gaji kan? Logik yang sama juga. Anak tu basuh pinggan digajikan dengan aiskrim. So kita bekerja memanglah untuk mendapatkan pendapatan. Anak basuh pinggan untuk dapatkan janji maknya berikan aiskrim. Itu tidaklah dianggap tidak ikhlas. Melainkan okey, gaji yang saya dapat ni nanti saya nak guna untuk apa? Itu yang menentukan ikhlas tak ikhlas tu. Bukanlah bekerja kerana gaji, itu dikira tidak ikhlas. Kita bekerja kerana Allah. Gaji tu takkan nak tolak ke tepi. Gaji tu kita terima. Gaji tu untuk apa? Tu niat tu yang kita kena sebut pada anak. Aiskrim ni memang mula-mula tu kita beritahu aiskrim lah. Dapat aiskrim, dapat RM1 ke apa kan. Tapi dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, parent kena ada improvement lah. Jangan duk buat ayat sama. Nanti membesarnya juga, orang beri aiskrim, dia beri rasuah. Tak boleh begitulah. So dari hari ke hari kena ada improvement, kena ada ubah sikit skrip tu supaya kalau mama bagi aiskrim nak buat apa? Kat situ kita mula ajar dia. Dunia jangan tolak. Tetapi dunia yang diterima itu untuk apa? Jadi satu hari nanti kita ajar dia bahawasanya apa yang diberikan ganjaran hasil daripada kerja yang kita buat juga kena dilorongkan kepada lillahi ta'ala. Macam mana aiskrim ni boleh membantu dia jadi orang yang lebih bagus ibadatnya. Ataupun aiskrim ni tidak menyihatkan. So kena tukarlah makanan lain pula. Jadi dia bukan semudah itulah kita kata tak ikhlas. Saya suka. Tambah pula ayat ustaz kata kalau sebelum ni kalau tolong mama, mama bagi aiskrim. Tapi kena ubah ayat. Kalau nak aiskrim, apa yang boleh ditolong? Kan? Takkan nak lipat baju je. Kena buat lebih sikitlah. Kan bila dia dah biasa makin bertambah insya-Allah ikhlas tu akan ada dalam diri anak-anak kan. Lepas tu ada lagi satu soalan daripada Ibrahim Nik Yahya. Adakah ihsan hanya dalam kalangan umat Islam sahaja? Okey. Kalaulah ihsan itu definisinya buat baik. Itu definisi kita. Maka orang non-Muslim pun buat baik. Betul. Dan kita boleh panggil dia orang yang melakukan ihsan. Tetapi berdasarkan Nabi kata apa tadi? Sallallahu alaihi wasallam, kamu mengabdikan diri kepada Allah. Maka dengan definisi Nabi, terkeluarlah mereka yang belum Muslim. Maksudnya apa? Mungkin kita boleh kata orang-orang yang belum Islam ini sedang melakukan ihsan, melakukan kebaikan. Itu definisi kita. Tapi di sisi Allah, amalan itu tidak diterima kerana dia tidak menjadi Muslim. Menjadi anta'budallah, hamba Allah. Jadi muhsinun ini adalah gelaran yang sangat mahal dalam Quran kerana ia dianugerahkan Allah bukan sekadar kepada orang yang dah beriman, dah Muslim, tetapi orang yang lebih daripada sekadar ikhlas tadi tu. Gitulah lebih kurangnya. Itu dia kan. Kena faham baliklah maksud ihsan tadi kan, bagaimana kan. Jadi ustaz, ada lagi satu soalan daripada Amirul Hakim. Assalamualaikum ustaz. Sekiranya kita tidak mempunyai apa-apa untuk disedekahkan, lalu datangnya fakir kepada kita, adakah ihsan kita akan semakin berkurang kalau kita tak sedekah apa-apa sebab memang tak ada apa-apa time tu? Ihsan bukan sekadar duit. Ihsan adalah rasa syukur pada Allah seperti Allah melihat saya semasa si fakir itu datang. Jadi kerana Allah melihat saya tapi saya tak ada duit, maka bukankah senyum kepadanya itu adalah sedekah? Ucapan yang baik kepada fakir miskin, saya ada cadangan lah macam mana kamu boleh jadi lebih baik daripada keadaan kamu sekarang, itu adalah sedekah. Ataupun sekurang-kurangnya adalah kita mendoakan dia. Yang mana nilaian-nilaian ini manusia tak pandang. Hatta fakir itu pun tak mengetahui kita mendoakannya, tapi dia melihat perbuatan kita. Ini yang disebutkan ihsan. Walaupun anda tak ada duit, anda boleh melakukan. Asalkan anda meyakini Allah mengganjari apakah kebaikan yang anda buat. Wallahu a'lam. Itulah masih betul lah. Maknanya kita bukannya sekadar duit saja. Betul. Senyuman pun, bolong orang tu pun merupakan ihsan juga sebenarnya. Saya paling suka sebab kadang-kadang kalau kita tengok di kedai makan lah terutamanya kan ustaz, bila ada fakir datang minta sedekah ataupun yang jual tisu tu kan, orang butuh jual tisu, kita bagi RM1 selalunya kan. Selalunya kalau macam kita tak ada apa-apa, kalau macam apa nak tolak tu, kalau saya macam minta maaf tak ada, kan kita senyumlah kan. Tapi kadang-kadang manusia ni dia macam dia takut sangat, dia macam terus
tak pandang langsung. Kan macam ustaz kata, apa salahnya kalau kita senyum, at least dia pun sejuk tengok kan. Tak adalah macam kita muka kita masam, dia pun okey lah, okey faham lah. Okey tak apa, tak ada tak apa kan. Dia pun faham, betul. Kena faham konsep tu kan. Nah, sebab dia pun manusia juga dia kan. Ni Ustaz ada daripada ni My Neger Rembat Burger. Allahuakbar, nama apa ni? Tapi dia bukan tanya soalan Ustaz, dia just nak berkongsi. Alhamdulillah apabila melihat rancangan ini teringat kembali semasa saya dan Ustaz Muhammad serta adik Akmal membuat live berkenaan satu produk memang terbaik. Semoga Allah membuka pintu rezeki kami mahupun diberi kembali kesihatan pada sesiapa yang mengamalkan secara istiqamah insya-Allah. Semua itu dengan izin Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Nurmah Alwi, alhamdulillah, syukran. Syukran. Okey Ustaz, macam dia ada nak tanya Ustaz. Kalau ada setengah tu kan contohlah Hanan dia rajin kuat bersedekah, dermawan, rajin bersedekah kan. Alhamdulillah. Lepas tu bila macam Hanan tidak mewar-warkan dia bersedekah, tapi macam saya kawan Hanan, saya macam excited, Hanan sedekah ni, adakah itu boleh mengganggu keikhlasan hati Hanan atau ihsan Hanan tu sendiri? Macam kawan dia pula menyebarkan sumbangan yang seseorang tu buat. Kalau Hanan suruh Dewi sebar-sebarkan, maka itu tidak dikira ikhlas lah. Maknanya kau tu nak bagi tahu orang tau, aku ni pemurah tau. So kepentingan keduniaan, orang kagum, saya kira itu sangat mengganggu keikhlasan. Tetapi kalau Hanan tidak mengetahui, Dewi hanya menyebutkan sahaja adanya kebaikan dilakukan oleh Fulan bin Fulan. Dan tujuan Dewi melakukan adalah bukan untuk mengangkat-ngangkat Hanan, bukan sebab Hanan nak bertanding ke apa pilihan raya apa. tapi sebab supaya orang lain ambil teladan. Itu disebut dalam suratul Baqarah, bila kita bersedekah, kita boleh tubuduha, kita boleh beritahu. Kita boleh beritahu seandainya menimbulkan keinginan orang lain untuk melakukan kebaikan yang sama. Tetapi Allah Ta'ala kata kalau mendiamkan lebih baik. Maknanya boleh, tak ada masalah. Dan sebenarnya memang ada cara. Kita nak bagi tahu kita buat baik. Dan orang lain boleh ambil teladan. Betul. Tetapi tanpa menyebut kita yang buat. Okey. So, kita boleh kata dalam Facebook kita ke dalam IG kita, contohnya ayatnya adalah kelebihan melakukan sedekah bla 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 bla. Okey. Dan kita menceritakan sebagai pihak ketiga, ada orang tu bila dia sedekah dia dapat bla 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 bla. Sebenarnya kita kat situ. Tetapi bila kita cerita kebaikan itu, kita tidaklah terasa riak sebab kita tidak sebut kita, dan pada masa yang sama orang lain boleh terinspirasi dengan kisah berkenaan. Itu jalan yang paling baik bagi saya. Di sebalik kita rasa rugi pula tak sebut pada orang, pada masa yang sama risau pula takut riak. So, jalan tengahnya macam tu. Yang buat statement-statement tetapi tidak menyebut nama kita. Tapi menyebut sebagai adalah orang tu sedekah ke apa, padahal ia merujuk kepada kita. So pahala kita buat berdapat, orang yang melakukan kebaikan kerana terinspirasi dengan kita pun, pahala dia pun kita dapat. Allahuakbar. Gitulah. Itu dia kan. Jadi segala kebaikan tu kalau boleh kita kongsikanlah, tapi dengan syarat kena ikhlas lah kan. Macam Ustaz cakap, kalau syaratnya macam letak dekat IG lah ni, kita nak like sebanyak kan supaya viral. Itu dah lah. Itu dah tak iklan dah Hanan kan. Itu dah tak iklan dah. Sebab apa? Bila ramai yang like, ramai yang follow, dia buat paid review pula. Itu dah lari daripada konsep ikhlas lah kan. Jadi Ustaz, ini ada perkongsian lah daripada Nurmah Alwi. Benar sekali Ustaz, kalau saya kasih je niat nak sedekah tapi saya tak ambil tisu. Maksudnya yang yang jual-jual tu orang buta, OKU jual tu kan. Dia ambil je, dia bagi je duit tapi dia tak ambil tisu kan. Itu daripada Nurmah Alwi lah. Jadi Ustaz, kalau macam bagaimana sifat ihsan ni dapat membantu negara kita menjadi negara rahmah Ustaz? Lebih besar soalan tu. Macam mana sifat ihsan boleh membantu ke arah menuju negara rahmah? Ihsan dengan rahmah ni tak boleh pisah pun. Dan semangat kita nak pupuk adalah walau seorang melakukan perubahan, masa berjalan dan berjalan, kebaikan itu mula menginspirasikan orang-orang terdekat. Namanya anak-anak kita tengok mama buat macam tu nak buat juga. Tengok
Tengok anak buat macam tu, mama nak buat juga. So daripada individu sekarang berpindah pada keluarga. So keluarga pun menghidupkan kebaikan berkenaan. Contohnya satu minggu ni ya kita nak RM10 ni keluar pada orang miskin. Korang fikirlah wahai 3 orang anak aku. Kan masa kita makan ke, masa kita pergi beli baju ke apa kan. Okey. Bila anak sedekah kerana nasihat ayah tadi, anak-anak lain dekat shopping komplek tu terinspirasi. Dia pun bagi tahu mak ayahnya. So dari keluarga berpindah pada keluarga. Dan bila viral katakan, ya, satu adegan memberikan sumbangan dilakukan oleh budak 2 tahun contohnya, maka daripada keluarga-keluarga masyarakat netizen, maka jadilah negara tu nanti. So maksud saya perubahan kena bermula daripada kita. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang bila lagi? Mula daripada sekarang. Jangan duk fikir terlalu tinggi nakkan supaya semua orang baik. Semua orang melakukan rahmatan lil alamin, sedangkan yang berkata tidak memulakan. Ibda' binafsik ya wadu'u ghairak, ya. Mulakan daripada dirimu, pada masa yang sama suruh pada orang lain. Itu dia. Maknanya kita kena diri kita sendiri, bermula daripada diri kita sendiri, lepas tu barulah kita mengajar orang lain juga kan Hanan kan. Itu dia. Dan Ustaz, kalau nak tanya, kalau apa, bagaimana faktor ihsan ni dapat membawa kita kejayaan di dunia dan juga di akhirat, Ustaz? Ihsan Dewi ya, bila ada kekejayaan dunia, kejayaan akhirat, kerana sikap dan sifat ihsan, Quran memang menjelaskan orang yang dapat pangkat ihsan ini adalah orang yang Allah kurniakan rezeki di dunia dan akhirat, tak payah ceritalah. So bukanlah orang ihsan ini orang yang terlalu menolak keduniaan, tidak, itu salah faham saya kira. Sebab kita tengok contoh yang pertama, macam saya sebutkan tadi, Nabi Musa. Nabi Musa Allah sebut dalam surah Al-Qasas dia orang muhsinun. Dan Allah sebut itu ya sebelum cerita dia kebuluran, dia kehilangan keluarga, tetapi Allah beri ganjaran di satu tempat namanya Madian. Dia dapat keluarga balik, dia dapat rezeki, dia dapat kediaman. Maksudnya jangan underestimate, jangan meremehkan bersikap ihsan kepada manusia, kepada binatang, kepada alam. Kerana Allah akan menyusun rezeki apa yang nak dikurniakan di dunia ini kepada fulan bin fulan. So jangan sekali-kali menganggap balasan ihsan ini di akhirat sahaja. Sebab cerita-cerita Nabi tentang orang ihsan adalah mereka juga mendapat ganjaran di dunia. Nabi Ibrahim dapat gelaran ihsan, akhirnya dia dapat anak yang dia tak duga, namanya Ismail. Umur sudah 80, dapat Ishak, umur dah 100. Itu kan rezeki yang tidak diduga. Jadi buat ihsan ni, jangan buat ihsan tu nak dapat rezeki. Itu pun dah tak betul. Tetapi yakin di sebalik ikhlas ni adalah Allah Taala susun kat mana-mana tu rezeki. Itulah lebih kurangnya. Okey. Ustaz nak tanya juga kan bila Ustaz sentuh bab zuriat tadi kan. Kalau macam yalah kita dapat tahu ada pasangan ni baru kahwin 2 tahun, 3 tahun tapi masih tidak mempunyai anak. Kita ni orang Melayu suka sangat tanya soalan sensitif Ustaz. Ya. Bila nak dapat anak? Kan? Yang masalahnya yang pasangan tu pula macam mungkin terguris ke apa ke. Adakah itu akan menyebabkan sifat ihsan kita tu tak ada ataupun kurang? Yang bagi yang bertanya tu. Kadang-kadang dia tak ada niat pun, kadang-kadang saja je. Nak tanya. Tapi memang lazimi, yalah masyarakat Melayu. Itulah masyarakatnya. Kan? Bila dah 2-3 tahun kahwin tak ada anak. Bila nak ada anak? Itu je yang tanya ni. Ihsan ni tadi buat baik. So bila kita tanya macam tu, ada ke kebaikan kepada dia? Okey, kena fikir begitulah. Okay, kalau kita tanya dan kita tak perasan, kita mengurus perasaan dan hatinya, meminta maaf adalah ihsan. Minta maaf lah, saya tercakap benda yang nampak macam mengubah air muka tu, minta maaf sangat. Rupanya tak ada anak, minta maaf sangat. So meminta maaf atau memaafkan adalah ihsan. Dan lebih baik kalau kita boleh bantu dia, boleh beri saranan. Barangkali orang yang bertanya itu orang yang ada ilmu sedikit kan tentang agama. Mungkin ada tips-tips untuk supaya Allah Taala bagi rezeki anak. Contohnya ya dia belajar tentang doa Nabi Zakaria. Dia belajar tentang doa Nabi Ibrahim. Share lah. Sebab apa yang berlaku pada Nabi Ibrahim dan Nabi Zakaria adalah benda-benda aneh. Dapat anak yang tidak diduga. So
sedekah ilmu kepada orang yang kita tanya ada anak ke tak ada tadi tu juga dikira ihsan. So jangan setakat terhenti bila nak ada anaknya. Itu bukan ihsan tu, itu melukakan hati orang. Betul. Maksudnya dia kena ada nilah kan, minta maaf balik kalau nampak orang tu berubah muka kan. Kalau mungkin kawan yang dah lama mungkin dah biasa. Ni yang jarang-jarang jumpa tiba-tiba tanya pula soalan macam nangis dia soalan tu. Memang menangis lah. Allahu Akbar, sentapkan. Tapi bagi mereka yang selalu dapat soalan tu, kena ada sifat yang macam Ustaz cakap lah, ihsan kan, memaafkan dia kan. Betul tu. Dan kalau macam bagi saya seorang ibu kan, Ustaz, kita kadang-kadang ialah bekerja dengan ada anak-anak, nak suami lagi, nak lain kat rumah lagi. Kadang-kadang ada terdetik hati macam penatnya, tapi kita tahu benda tu macam kena buat. Macam kita nak ikhlaskan supaya sebenarnya kita tahu itu adalah tanggungjawab kita, tapi kita ada mengeluh sikit. Macam mana Ustaz? Adakah mengeluh pada diri sendiri, bukan mengeluh kepada orang lain, sebab hari ni kan zaman Facebook semua kan. Kadang mengeluh di FB, yang tu yang mengurangkan dan yang dirisaukan membatalkan pahala basuh pinggan tu. Membatalkan pahala memasak kat suami tu. Maka bila kita nak mengeluh pun kita boleh mengeluh, tetapi jangan mengeluh kepada makhluk. Mengeluh pada diri sendiri, aduh letih lah. Tetapi sebaik-baik mengeluh adalah dengan menyebut selepas mengeluh itu, Allah mesti ada hikmah atas apa yang berlaku ni. Allah mesti kadang-kadang kita ni kalau cakap dalam hati dia tak kuat. Dia kena sebut di telinga ni. Sebab tu saya kata tadi mengeluh lah, tapi mengeluh tu bukan dengan mood yang negatif kepada Allah. Sebagai contohnya, kita tak sebut dalam hati, kita kata moga-moga Allah bagi rezeki, Allah bagi ganjaran dengan apa yang saya buat ni. Jadi itu saya tidak anggap mengeluh, tetapi itu dianggap bersabar. Sabar ni beza dengan mengeluh. Mengeluh ni macam dia tak nak ada pahala pada apa yang dia buat. Tetapi bersabar, dia bersangka baik. Sakit macam mana pun apa yang dia buat ini, dia meyakini Allah beri ganjaran. Jadi tidak salahnya mengeluh, asalkan telinga sendiri yang mendengar. Dan tidak salah mengeluh asalkan susulan daripada perkataan letihnya, penatnya, aduh sakitnya kan, adalah perkataan-perkataan yang memuji Allah. Jadi keikhlasan tu terpelihara. InsyaAllah. InsyaAllah. Itu dia perbincangan panjang kita hari ini mengenai ihsan terutamanya. Jadi Ustaz, dalam baki masa 2 minit ni mungkin Ustaz boleh simpulkan perbincangan kita pada hari ini Ustaz. Nabi SAW, Dewi adalah sebaik-baik tokoh yang memperjelas maksud ihsan. Bila nak berperang, baginda tidak hanya bertawakal. Baginda merancang dengan penuh rapi dengan para sahabat. Itu ihsan. Dia sangat memikirkan kaedah terbaik supaya tidak berlaku pertumpahan darah, supaya peperangan boleh kalau berlaku pun meminimumkan korban. Itu ihsan. Nabi bila isteri terasa hati kerana lama sangat dekat rumah salah seorang isteri, Nabi tak kata sabar. Kan Nabi kata, hari ini abang minta maaf, abang haramkan madu yang dimakan, yang diminum itu daripada abang makan. Surah At-Tahrim. Jadi Nabi jaga hati isteri sampai ke tahap itu. Itu ihsan. Dia bukan sekadar abang nak bawa kamu ni sebab tanggungjawab abang suami, abang kena bawa kamu beli barang-barang di pasar raya sebab tanggungjawab abang lah suami. Itu ikhlas lah kan, buat sebagai suami. Tapi ihsan adalah Nabi sediakan pahanya untuk dinaiki oleh salah seorang isterinya ke atas unta untuk pergi membeli keperluan. Nabi hulur kakinya, Nabi hulur lututnya yang mulia itu supaya boleh mempermudahkan urusan si isteri. Kita boleh tak sambut isteri balik pada kerja? Sambut dengan senyuman pun fikir 2-3 kali ya. Ini kan Nabi memapah isteri, membantu. Itu benda-benda dipanggil bukan sekadar buat benda patut, tetapi buat benda yang lebih daripada patut untuk menunjukkan yang kita ni ada sifat penyayang. Sebab tu rahmah dengan ihsan ni tak boleh pisah. Itu dia. Kesimpulannya, rahmah dengan ihsan tak boleh dipisahkan. Jadi kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Syahri Abdul Rahman yang merupakan jurulatih utama Tadabbur Center dan juga Duta Rahmah. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama Hanan. Okey, sekian saja perbincangan kita. Kita pun dah nak tutup. Assalamualaikum.